Halo guys. Oke, bertemu kembali kita di video kali ini. Cikgu ingin kongsikan kepada kamu tentang latihan-latihan ataupun pembelajaran di KPP 2 pada petang ini. Ya, petang sudah. Oke, agak panas hari ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya ingin kongsikan kepada para pelajar tentang pembelajaran di KPP 2. Di sini adalah litarnya ya, ini litarnya. Oke, ini di Akademi Memandu JSL ya. Oke, saya bekerja di Akademi Memandu JSL sebagai cikgu memandu, instruktur memandu di akademi ini. Oke, jadi cikgu ingin kongsikan kepada kamu tentang pembelajaran-pembelajaran di KPP 2. Jadi untuk di KPP 2 ini, untuk di Akademi Memandu, elemen yang pertama yang kamu akan lalui di sini adalah ujian mendaki bukit. Oke, seperti yang kamu lihat di sini adalah ujian mendaki bukit. Elemen yang kedua yang kamu akan lalui adalah ujian parking sisi. Oke, parking sisi ada di sini ya. Oke, ini ada parking sisi. Yang ada di sini parking sisi. Dia ada dua, A dengan B. Oke, elemen yang ketiga yang kamu akan buat di Akademi Memandu ini adalah ujian 3 penjuru. Oke, 3 penjuru yang ada dekat dengan pondok penguji di situ. Oke, dan seterusnya ujian yang keempat, elemen yang keempat adalah ujian Seleko Z dan juga Seleko S. Itu susunan elemen di Akademi Memandu JSL. Jadi saya akan tunjukkan kepada kamu satu persatu bahagian latihan di KPP 2 di Akademi Memandu JSL. Oke, kita coba lihat ya bagaimana pelajar melakukan ujian untuk elemen mendaki bukit. Oke, masa untuk mendaki bukit 3 menit diberikan untuk melakukan ujian ini. Oke, jadi pastikan untuk ujian mendaki bukit itu kamu akan bermula di bawah sini ya. Bawah sini. Oke, kita lihat pelajar student saya untuk ujian ini. Oke, jadi bila dia bersedia itu dia perlu meletakkan kereta di bawah sana. Oke, jadi bila kereta ataupun kendaraan itu kamu sudah letakkan di sana, kamu perlu memberitahu kepada penguji itu bahwa kamu sudah sedia. Oke, nanti masa penguji itu penguji akan berada di sinilah, di pondok sini ya. Oke, jadi dia start daripada sini. Oke, jom kita tengok guys bagaimana cara untuk ujian mendaki bukit. Oke, jadi masa ditetapkan seperti saya katakan tadi 3 menit. Dia akan bermula daripada bawah dan masa itu akan diambil kira bermula daripada garisan putih putus-putus ya. Oke, apabila kereta bergerak, pastikan pergerakan tuh mesti kena bergerak secara berterusan. Dan kamu kena letakkan kendaraan, tayar kendaraan itu di atas garisan kuning ya. Jadi tips itu, panduan tuh kamu kan ingatlah bagaimana cara untuk kamu letakkan tayar itu di atas garisan. Oke, kedudukan tayar sekarang ini dia berada 75% daripada garisan. Jadi dikira sampai berjaya meletakkan tayar itu di atas garisan. Tetapi kedudukan tayar itu lebih baik dia berada 100% di atas garisan. Oke, Sarin, 6. Oke. Lepas nih parking sisi. Oke, teruskan. Oke, bila sudah on, kamu akan bergerak untuk menuruni ujian mendaki bukit. Apabila kendaraan melimpasi daripada garisan kuning, barulah masa tamat akan diambil kira ya. Oke. Jadi masa kamu menuruni bukit itu, kamu kena kawal kendaraan itu supaya kelajuan tidak laju. Oke, dan pastikan bila membelok jangan melanggar mana-mana divider atau benteng ya. Dan pastikan keluar daripada simpang sana tuh kamu kena pastikanlah dulu kendaraan tidak ada di sebelah kanan dan buat situ kemudian bergerak di sebelah kiri ya. Oke, jadi untuk masuk ujian yang kedua, elemen yang kedua ini adalah ujian parking sisi. Oke, jadi kamu kena pusing di bulatan yang ada di sana itu ya. Oke, bulatan yang ada di situ. Oke, seperti mana yang kamu tengok dalam video ini. Oke, pusing ataupun U-turn bulatan itu, dan barulah kamu masuk ujian parking sisi. Oke, inilah
kawasan ataupun litar di Akademi Mandu JSL ya. Oke. Jadi elemen yang kedua di sini adalah ujian ataupun elemen parking sisi. Oke, di sini ada dua elemen untuk parking sisi. Jadi yang pertama ini adalah parking A dan yang kedua di sini parking B. Oke, jom kita tengok guys, bagaimana pelajar saya ini melakukan ujian elemen untuk parking sisi ya. Oke, pelajar saya ini si Syahrin ya. Oke, dia belajar kelas yang latihan yang terakhir sudah jam yang kelima 5 jam setengah untuk KPP 2. Oke, pertama sekali kamu kena letakkan kendaraan itu di tepi bahu jalan yang ini ya, tepi jalan. Oke, jadi pastikan kendaraan itu sebaik-baik dia berada dalam kedudukan lurus lah di sini ya. Oke, jadi apabila kamu sudah bersedia untuk memulakan ujian parking sisi, kamu kena memberi makluman kepada penguji yang berada di pondok sana. Oke, pondok penguji. Dan bila diarah oleh penguji, barulah kamu mulakan pergerakan ataupun olah gerak memasuki ujian parking sisi. Oke, jadi pastikan cara atau panduan yang kamu sudah belajar, step yang kamu sudah belajar itu kamu kena buat sebaik mungkin lah. Jadi kedudukan di sana tuh pastikan kamu boleh nampak wujud tembok yang ada di ujung sini, barulah kamu pulas steering tuh dan reverse perlahan-lahan. Oke, masa kamu undur tuh ataupun reverse tuh, pastikan bumper kereta ataupun badan kendaraan itu tidak melimpasi daripada garisan putih ini ya. Oke Syahrin, macam mana kedudukan kereta? Coba tengok. Kasih. Oke. Free gear dan tarik handbrake. Oke, perhatikan kedudukan. Oke, masuk kan? Oke, bagus. Oke, sekarang bergerak untuk keluar. Jangan lupa bagi tahu penguji dulu yang kamu sudah bersedia keluar. Oke. Yes. Oke, bila kamu sudah memastikan kendaraan itu masuk dalam petak, jangan lupa beritahu penguji dengan cara bunyikan horn. Dan masa keluar tadi itu jangan lupa kedudukan kendaraan itu. Kalau tadi kamu ada maju depan, kamu perlu undur sedikit ke belakang supaya ruang yang ada di hadapan itu cukup untuk kamu bergerak keluar tanpa melanggar garisan, menjulur ataupun melanggar divider tembok. Oke, dan masa kamu keluar tuh pastikan jangan keluar sampai memasuki lorong pemandu lain ya. Jadi pastikan keluaran kereta tuh dia kena lurus lah sampai sana. Oke, untuk parking E untuk Akademi Mandu JSL nih. Oke, untuk Akademi Mandu JSL kamu akan keluar di sebelah kiri, jangan masuk di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu salah lorong, jadi kamu kena keluar sebelah kiri. Oke, lepas parking sisi nih, kamu akan memasuki elemen ujian 3 penjuru. Oke, 3 penjuru nih yang ada di sebelah pondok penguji nih. Oke, yang ada di sana ya. Oke, jadi bila kamu sudah berada di sini, kamu akan keluar daripada persimpangan tuh dan pastikan selamat, barulah keluar daripada parking sisi. Bila kamu sudah keluar daripada parking sisi tadi, kamu akan bergerak terus ke elemen atau ujian di bahagian 3 penjuru. Oke, masuk ujian 3 penjuru di bahagian sini ya. Oke, ini ujian 3 penjuru. Oke, jadi sebelum kamu memulakan ujian 3 penjuru ini, kamu kena letakkan kereta di tepi jalan dekat persimpangan tuh. Dan apabila kamu sudah bersedia untuk memulakan pergerakan, kamu akan bergerak secara berterusan. Oke, pastikan masuk ujian ini jangan terlalu laju lah ya. Oke, sebab bila terlalu laju
akan menyukarkan kamu untuk mengawal kendaraan, dan berkemungkinan kamu akan melanggar mana-mana garisan yang ada di tepi ataupun di hadapan. Oke, untuk bagian sini pastikan kedudukan kendaraan itu, bumper kereta jangan melimpasi daripada garisan putih. Dan apabila sudah buat melakukan satu pergerakan, kamu akan buat pergerakan yang kedua. Jadi masa buat pergerakan yang pertama tadi, kedua dan yang ketiga, pastikan bergerak secara berterusan ya, sampailah kamu berada di petak yang kedua atau pergerakan yang kedua. Oke, bila sampai sana kamu akan berhenti, kemudian bergerak keluar di bagian sana. Oke, pergerakan untuk pergerakan yang ketiga. Oke, di situ ya. Oke, jadi pastikan untuk ujian 3 penjuru ini jangan berlaku kesalahan-kesalahan yang melibatkan kesalahan mandatori. Oke, masa ditetapkan untuk ujian ini hanya 3 menit. Tapi selanjutnya pelajar boleh melakukan ujian ini dalam tempo masa yang tidaklah sampai 2 menit. Selalunya dalam tempo 1 menit lebih. Tapi tidak kisahlah kamu buat dalam tempo 2 menit kah, dalam masa 1 menit. Yang penting jangan melebihi masa yang ditetapkan, yaitu 3 menit. Oke, bila kamu sudah keluar daripada ujian 3 penjuru, memasuki kawasan nih, jalan nih ya, untuk jalan di elemen yang keempat, yaitu Seleko Z. Oke, jadi di depan sana tuh kamu akan melalui parking E tadi. Jadi di situ adalah persimpangan. Jadi kamu kena berhenti sekejap untuk memastikan kendaraan tidak ada. Kemudian barulah bergerak keluar, belok sebelah kiri dan memasuki elemen Seleko Z. Oke, setiap bahagian di bahagian KPP 2 nih sebenarnya mudah saja untuk lakukan. Yang penting pertama tuh kamu kena ingatlah bagaimana cara untuk memasuki setiap elemen seperti yang telah diajar. Oke, dan jangan lupa tindakan itu pastikan sama macam mana yang diajar. Dan paling penting jangan terlalu nervous lah. Jadi kena kawal perasaan gemuruh itu agar dapat melakukan tindakan yang baik untuk memasuki setiap elemen. Oke, parking untuk bahagian Seleko Z tadi, kamu akan bermula daripada persimpangan itu. Dan apabila sudah sedia, kamu kena bunyikan horn dan memasuki ujian parking Seleko Z. Oke, untuk tindakan yang lebih baiklah, kamu boleh bergerak secara berterusan daripada persimpangan itu dan bergerak secara berterusan. Tetapi kalau tidak yakin untuk melakukan pergerakan secara berterusan, kamu boleh buat tindakan untuk berhenti seketika di Seleko dan barulah bergerak membelok untuk ke kiri ataupun ke kanan supaya tidak melanggar mana-mana divider ataupun tembok. Selalunya pelajar melakukan ujian ini bahagian hujung tembok ini dan tembok sini yang pelajar selalunya tersilap buat tindakan melanggar divider. Oke, jadi pastikan tindakan itu kena samalah macam mana yang kamu sudah buat semasa latihan, semasa kamu di dalam ujian QTI ataupun tes. Oke, sekarang elemen yang terakhir untuk KPP 2 ini untuk di Akademi Memandu JSL adalah ujian Seleko S. Jadi kamu akan bermula daripada sana, membelok dan bergerak secara berterusan. Kemudian kamu pastikan pergerakan kendaraan itu jangan laju lah, supaya boleh mengawal kendaraan itu dengan baik dan sehinggalah kamu berada di persimpangan. Oke, persimpangan nih. Oke, barulah kamu kena berhenti di persimpangan. Jadi sebelum kamu keluar daripada persimpangan ataupun ujung garisan berhenti di Seleko S ini, kamu bunyikan horn dan bergerak di sebelah kiri untuk selesai untuk elemen di KPP 2 ini. Oke, ini ujian yang terakhir lah untuk KPP 2 di Akademi Memandu JSL. Jadi selepas kamu sudah keluar, oke, untuk bagian sini ya, kamu hati-hati sebab pelajar selalunya lah
gagal di bagian S ini, melanggar di ujung tembok nih, masa keluar daripada Celeco S. Jadi pastikan masa kamu keluar ataupun sedang dalam pergerakan Celeco S itu, kena kawal kendaraan dan jangan laju, supaya boleh kamu mengawal kendaraan itu, steering, supaya tidak melanggar mana-mana divider ataupun tembok ya. Jadi apabila kamu sudah keluar, kamu kena bawa kereta itu terus sampai di bulatan yang depan nih, barulah kamu letakkan kereta di situ. Oke, jadi ini untuk latihan di KPP 2 lah. Oke, semua bahagian di sini KPP 2 nih, jangan lupa tindakan-tindakan tuh, dan paling penting cikgu nasihatkan untuk melakukan tindakan di setiap elemen. Paling penting lah kamu kena kawal perasaan takut tuh. Sebab bila takut, semua tindakan yang kamu sudah belajar semasa latihan di KPP 2 berkemungkinan besar kamu boleh lupa latihan-latihan yang cikgu sudah berikan di dalam masa latihan di KPP 2. Oke, dan kena yakinlah masa dalam ujian pemanduan dalam ujian QTI nanti dan juga tes JPJ itu. Oke guys, jadi tadi itu cikgu sudah berikan secara ringkas lah untuk elemen-elemen di bahagian KPP 2 tadi, bermula daripada elemen mendaki bukit. Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan bagaimana cara dan tindakan-tindakan dan tips untuk melakukan setiap elemen di bahagian KPP 2 tadi, boleh bertanya di ruangan komen. Nanti cikgu akan usahakan untuk menjawab. Tetapi untuk video yang saya sudah share, saya sudah kongsikan kepada kamu di channel YouTube cikgu, saya sudah berikan sedikit lah bagaimana cara untuk melakukan tindakan dan cara-cara untuk melakukan setiap elemen di dalam latihan KPP 2 ini. Dan untuk video yang seterusnya, perkongsian yang akan datang, nanti cikgu akan share lagi tentang latihan-latihan di dalam KPP 2 ataupun KPP 3. Jadi bagi kamu yang melihat video ini, yang berhasrat untuk memiliki lesen memandu, sama ada lesen motosikal, lesen kendaraan, ataupun lori, ataupun kendaraan berat seperti lesen clutch H. Oke, bolehlah datang di Akademi Memandu JSL ini bagi kamu yang tinggal berdekatan dengan daerah Kota Merdu. Oke, jumpa lagi guys.